Wa in dzakarani fi, dia kata wa in fa in dzakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Nah, jika ia ingat aku dalam dirinya, aku ingat padanya dalam diriku. Itu dia. Yang ni zikir khafi. Zikir khafi ni paling penting, ya. Zikir dalam, tak cakap. Dia dapat tengok, dia pandang, dia dah faham dah, ini mau kerja Allah, ini semua kehendak Allah, nampak. Tapi dengan ada satu batasan, dia faham tak? Bila kita kerja Allah tu, di belakang tu kita kena ada satu dia punya murad, dia kena panggil muradif dia kena bubuh di belakang tu. Apa dia? Ya, apa yang Allah buat semua adalah betul dan benar, kena kata begitu, nampak? Di belakang tu. Itu dia. Sebab tu dia ada zikir, kan? Itu di antaranya lah. Mudah-mudahan segala maksud kita sebagai yang telah dijalani oleh hamba-hamba Allah yang soleh, insya-Allah diperkenankan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Masuk kita kepada kalam hikmah yang ke-14, di mana di bawah tajuk Allah, alam dan manusia. Itu dia. Ini nak masuk dalam memahami hikmah, ya, hikmah tauhidul af'al. Ya, mengasahkan perbuatan Allah. Ini hikmah dalam tauhidul af'al. Kita dah mengaji sebab 20, kita nak ambil isi dia, hikmah ni. Ni tajuk ni. Bagaimana hakikat masalah ini? Maka yang mulia Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari telah merumuskan dalam kalam hikmahnya yang ke-14 sebagai berikut. Dia kata apa? Al-kaunu kulluhu zulmah wa innama ana rahu zuhurul haqqi fih. Alam semuanya adalah gelap, gelap gelita, bahwasanya yang meneranginya ialah kewujudan Allah Subhanahu wa taala pada alam itu sendiri. Jadi alam ni bukan cerah dengan kerana dia, bukan kerana matahari, ya. Jangan salah faham, ya. Matahari pun Tuhan punya. Terang matahari pun kerja dia, bukan matahari boleh pergi lampu sendiri, ya. Itu dia, ya. Jadi maknanya dikatakan tadi ini alam langit bumi ni semuanya adalah gelap. Asalnya gelap. Nabi Allah Adam AS, Nabi Allah Adam AS bila turun mari ke bumi, masa tu gelap, kan? Dia turun dalam masa gelap, malam, tengah malam dia turun, ya. 1/2 malam tup jatuh, ya, di bumi. Kemudian dia punya tengok gelap tu, dia menangis, ya, gelap gelita, dia menangis sungguh-sungguh. Tiba-tiba nampak fajar kazib, belum subuh lagi dah tu, fajar awal 10 minit, fajar kazib ni pembohong, fajar yang olok-olok, bukan fajar betul, ya. Dia pun baru rasa lega, nampak tak? Masa tu baru dia nampak tenang. Kemudian tu masuk subuh, kita ringkaskanlah, bila dia masuk subuh terang, maka dia pun sembahyanglah subuh, yang dia kata 2 rakaat tu, ya, rakaat kaedah yang dijadikan Allah kepada dia sendirilah. Macam mana cara dia tu? Sebab dia sudah diajar awal di syurga dah, ya. Maka tu dia sembahyang 2 rakaat subuh. Tu kita sembahyang subuh 2 rakaat tu. Lepas tu terang matahari, naik matahari terang, panas, tak ada bumbung, tak ada rumah, tak ada kanopi. Nak pergi berlindung di mana? Terjemuk di panas matahari, daripada kulitnya yang cerah tadi jadi gelap kulitnya, nampak tak? Hitam. Bila hitam tadi, datang Jibril beritahu dengan dia, wahai Nabi Allah, kamu puasa 13 bulan. Nampak tak puasa? Dia pun puasa. Dia puasa hari 13, 1/3 badan dia jadi putih balik, nampak tak? Besok mai lagi Jibril, wahai Nabi Allah, puasa hari ni 14. Dia puasa pula 14, 1/3 lagi putih, 2/3 dia putih, nampak tak? Mari pula hari 15, wahai Nabi Allah, kamu puasa lagi. Hari ni dia puasa pula hari 15. Semua jadi putih. Maka tu dipanggil 13, 14, 15 hari putih. Kalau orang tanya berapa hari putih, nampak tak? Tak jauh tu lah.
Tak tahu pasal apa hari putih. Kerana putih. Maknanya orang yang puasa 13, 14, 15 ni Allah akan putihkan jiwa dia, bersih. Allah akan putihkan nurani dia, bersih. Allah akan putihkan syahwatnya dan juga hawanya, sehingga mereka akan terpimpin dengan cahaya Allah. Nampak tak? Itu artinya puasa hari putih, faham itu dia ya. Maka Nabi Allah Sulaiman pula ambil lagi 3 hari awal, 3 hari akhir. Jadi 9 hari Nabi Sulaiman. 3 hari awal 1, 2, 3 13, 14, 15 tu ada dia ambil yang ujung 27, 28, 29. Itu Nabi Sulaiman. Nampak tak? Tu dia. Yang 3 awal tadi ni, yang pada awal 3 tadi itu ya, disebut sebagai hari-hari sejuk. Hari-hari sejuk. Nampak tak? 3 hari belakang tadi hari-hari panas. Nampak tak? Disebut sebagai yaumul aswad. Jadi yaumul baid, yaumul aswad, 3 hari hitam hujung. Nampak tak? Itu dia ya. Bila kita puasa 3 hari yang awal tadi Nabi Sulaiman tadi ini, maka jiwa kita akan basah dengan syariat, dapat ilmu. Nampak? Orang yang nak ilmu, nak dapatkan ilmu, rajinlah puasa 3 hari yang pertama. 1, 2, 3. Dan hari aswad, 3 hari yang hujung, kita puasa tadi 3 hari yang hujung untuk padam segala kegelapan jiwa kita ya, kejahilan kita ya, kelemahan kita akan dipadam oleh Allah. Itu lebihnya Nabi Sulaiman tu, sebab dia punya jawatan yang besar. Dia raja, dia muallim, dia rasul. Nampak tak ya? Begitu dia suami kepada isteri yang ramai. Nampak tak ya? Dan dia pemimpin kepada manusia dan jin, termasuk binatang-binatang. Jadi dia punya tanggungjawab besar. Dia kena puasa 3-3. Jadi kalau orang yang banyak jawatan, besar-besar jawatan ni, dia kena puasa 3-3 baru ke mai. Jadi tu. Ini kata tadi, ini sedikit rahsia kita beritahu tentang yang kata gelap. Wa inama ana ruh, kemudian faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fih. Maka barang siapa yang melihat alam padahal ia tidak melihat Allah dalamnya atau di sampingnya, nampak tak? Fi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Itu dia. Ya, wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar. Kena baca tu. Maka barang siapa yang melihat alam padahal ia tidak melihat Allah, itu dia. Nampak tak? Melihat alam tapi tak nampak Allah. Dia tak tahu di sebalik alam ini ada pencipta. Gelap. Ini orang kafir lah, dia tak nampak. Yang duduk jadi pada orang kafir lah ni, nampak tak? Macam-macam kita tengok fenomena berlaku di alam ni, banjir lah, ribut lah, gerak gempa lah, apa semua. Dia tak nampak. Dia pandai kata apa? Bencana alam. Tak betul itu istilah tu ya. Bencana daripada Allah, bukan bencana alam. Mana alam boleh bagi bencana ya. Itu kita tak mengaji itu macam kita jadi alam tu jadi qadim dah balik, bertukar alam tu jadi qadim ya. Dah ambil tempat Tuhan ya. Maka tu kita nak kena faham dulu. Jadi katanya, maka barang siapa yang melihat alam padahal ia tidak melihat Allah dalamnya atau di sampingnya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka sungguhnya ia sangat perlu kepada wujudnya cahaya-cahaya itu dan terdinding daripada cahaya ma'rifah dengan sebab awan gemawan bekas-bekas alam. Di sinilah para ulama susun satu selawat nariyah ataupun selawat tafrijiyah. Tahu kan? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqda bil hawaij
wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adli kulli ma'lumin lak. 11 kali lepas sembahyang. Tambah lagi lah zikir selawat tafrijiyah, nama dia selawat nariyah. Sebab dia buka kita punya cahaya, dia bagi cahaya masuk. Dia kata tadi ghamamu tu awan lah, awan kabut kejahilan, awan kabut kemanisan duniawi, awan kabut yang membawa kepada godaan-godaan duniawi. Itu masuk dalam ghamami. Yang kata dalam ada perkataan ghama dalam tu kan. Baca betul-betul itu selawat tu diamalkan bagai-bagai lah. Orang amal dalam hajat, dalam dalam keperluan. Orang buta, mata buta, nak celik mata buta dia, dibaca 4,444 kali. Celik balik mata. Memang ada subuh, berlaku subuh. Itu dia. Apa-apa hajat kita besar 4,444. Mana mari 444? Ini syekh yang susun tu tahu rahsia dia tak bagi tahu. Ini bukan hadis. Jangan salah faham pula bukan hadis ni. Tapi kenyataan daripada ulama yang faham ni bab yang kita baca sekarang ni, menyusun selawat Nabi dalam bentuk bacaan yang begitu indah dan punya makna yang begitu dalam sekali. Nanti satu ketika kita boleh huraikan dia punya makna secara langsung supaya kita dapat beramal. Setidak-tidak pun kita bacalah barang sekali ke lepas sembahyang, sekali ke kita amalkan. Itu paling baik selawat tafrijiyah. Jangan tidak hafal dululah, kena hafal dah dulu baru boleh sebut baik. Baik, sambung. Pengertian daripada kalam hikmah ini dalam sekali. Itu dia, dalam. Kerana itu kita harus memahaminya dengan mendalam dan jangan kita lihat maksudnya menurut lahiriah dan sepintas lalu sahaja. Untuk itu marilah kita fahami sebagai berikut. Nak kupas satu-satu ni. Itulah istimewa sikit kitab kita baca ni antara kitab syarah yang terbaik. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Maksudnya bahawa alam maya pada ini segala makhluk sekaliannya pada hakikatnya merupakan gelap gulita, tidak ada padanya sinar cahaya yang dapat memberi petunjuk kita kepada sesuatu. Sebab alam pada hakikatnya menurut pandangan hamba-hamba Allah yang selalu mata hatinya melihat Allah adalah nihil, kosong. Kita panggil nihil tu, kosong. Dan tidak ada apa-apa. Artinya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Api tidak membakar, nasi tidak mengenyangkan, pisau tidak memutuskan, lain-lain sebagainya kalau kita tidak kendaki oleh Allah pada waktu bersentuh antara sebab dengan musabbab. Bahkan alam itu sendiri, langit dan bumi dan isi keduanya tidak ada apa-apa bila tidak diadakan oleh Allah. Ini kita rujuk kepada sifat qiyamuhu binafsihi. Sifat 20 kita kena rujuk balik kepada sifat qiyamuhu binafsihi. Iaitu berdirinya Allah dengan sendiri. Semua dia buat, semua dia takbir, semua lakuan daripada. Maka itu disebut dalam Quran surah ayat 35 An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi. Habis ini pun ayat ni bagus ni. Ayat 35. Baca bocang dada kita, atas belah jantung ni. Baca ayat 35 tu Kemudian sebut ya nur, ya nur, ya nur 110 kali. Itu zikir nama Allah tu. Bagaimana nak zikir nama Allah ya nur? Baca dulu ayat ni, ayat 35 surah An-Nur. Kemudian kita pun pegang dada kita, ya nur, ya nur, ya nur 110 insya-Allah.
cerah jiwa kita, cerah hati kita, buka mata hati kita. Nampak tak? Tambah ilmu. Itu yang lebih tu. Semua ni kita kena amal lah. Nama-nama Allah tu ada sebab, ada pasal, bukan saja tu pertubuhan ikhwan muslimin, pertubuhan besar di dunia. Pertubuhan Islam yang besar di dunia, ikhwan muslimin sekarang takbir Mesir kan. Ya. Dalam muktamar, setiap kali muktamar dia, sebelum dia orang mulakan muktamar, dia akan bawa dulu Asmaul Husna tu. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tu dia bawa ambil habis. Sampai 500 orang dia letak yang ahli baca tu. Nada nak turun macam choir. Sedap semua. Dia pada garang tu. Lagu tu dia pada garang, bukan Asmaul Husna. Asmaul Husna tu mari daripada hadis. Hadis Nabi, ya. Tapi lagu tu dia punya apa, teranum tu. Yang terbaik, yang tak lari daripada harakah-harakah. Kalau kita mengaji, kalau kita baca, tak lari, laku tu tak merosakkan dia punya harakah. Ya, kita banyak rosak harakah. Ya, sallallahu ala Muhammad, kadang-kadang panjang kan. Sallallahu ala Muhammad, lingkup lah. Mana mat panjang? Sepatutnya Muhammad. Itu dia. Jadi Muhammad. Lagu Assalamualaikum. Itulah. Rosak habis harakah. Pasal nak jaga lagu, tak kena. Dia pas susun lagu tu kena, ya. Lagu dia pas susun tu, yang saya bawa tadi ni asalnya tak lari dia punya harakah, ya Pak. Cukup dengan harakah dia, dengan makhraj dia. Pandai dia pas susun. Ulama-ulama yang karang yang susun ni lagu tu. Jadi Asmaul Husna ni ada apa dengan kita? Qul Allah awir rahman fa iyyaman tad'u falul asmaul husna. Tuhan kita sendiri. Ya. Seru dengan nama Allah, seru dengan nama Rahman. Bagi Allah semua nama-nama yang baik. Bila kita beramal dengan nama-nama Allah ni, ada manfaat yang luar biasa. Ya, Sembelih ayam, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sekali je lah. Allahu Akbar. Sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nampak tak? Ada masuk nama Allah tu. Itu dia. InsyaAllah sedap. Ayam tu ada manfaat. Manfaat bagi kita. Nampak ya. Sekali Bismillah, 100 ekor Bismillah. Itu tak kena lah. Tak mahu lah. Bismillah mula. Lepas tu 100. Sah lah boleh makan. Itu orang Islam. Yang sembelih tu orang Islam, sudah lah. Yang penting. Sebab tu kena ada apa pada nama Allah. Dia ada kesan dengan kita bila kita berzikir. Jadi sifat yang kita tadi, yang kita bercakap tadi ni, yang pertama sekali alam bumi ni adalah yang kita tadi ini semuanya tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Bahkan alam itu sendiri, langit dan bumi dan isi keduanya tidak ada apa-apa bila tidak diadakan oleh Allah, maka itu berdiri dari sifat qiyamuhu bi nafsi. Yang saya banyak mendekan, kita amalkan zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Jangan tinggal hari-hari amal. Paling tidak pun lepas sembahyang sunat 10 kali. Tiap-tiap sembahyang sunat, habis tiap-tiap sembahyang sunat, masukkan dia 10 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Masuk semua. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang diri sendiri, melainkan Allah. Nampak tak? Melainkan Engkau ya Allah. Ya. Maknanya sampai nak gerak jari kita pun, daripada hujung jari sampai suku jari, sampai sendi jari, sampai lengan, sampai tapak tangan, sampai siku, sampai bau kita ni bukan ada kait. Yang semua ni Allah. Yang gerak jari ni pun Allah, yang gerak sendi ni pun Allah, yang gerak tapak tangan pun Allah, yang sedap gelang tangan pun Allah, yang gerakkan tangan pun Allah, yang gerak siku pun Allah, yang gerak lengan pun Allah, yang gerak bau pun Allah. Itu dia. Dia mau lagu tu, dia. Jangan kata gerak cincin kerana gerak jari, tak betul. Nampak ya? Jangan kata gerak cincin ni pasal gerak jari, geraklah cincin. Itu pada zahir, sebab musabab. Nampak tak? Pada hakikat cincin tu pun Tuhan gerak, jari pun Tuhan gerak, tangan pun Tuhan gerak, bau pun Tuhan gerak, keinginan gerak tu pun Tuhan gerak, daya gerak pun datang daripada Allah. Tak ada satu pun yang datang daripada makhluk. Itu kita panggil
qiyamuhu binafsihi. Faham tak? So, dia berdiri Allah sendiri. Boleh saja ya. Maka tu amalkan dia lah. Paling-paling baik kata Rasulullah sendiri dalam hadis, sehari 1000 kali. 1000 kali start ya, 1000 kali ya. Tak sampai 20 minit habis. Not even 20 minutes clear ya. Amal betul-betul. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha anta. Ya. Kemudian di belakang tu, bi rahmatika astaghits wa bi quwwatika asta'itsu. Dia ada di belakang doa tu ya. Bi rahmatika astaghitsu, dengan berkatmu ya Allah, astaghitsu, aku mohon pertolongan. Wa bi rahmatika, dengan berkatmu aku mohon pertolongan ya. Wa bi qudratika asta'inu, dengan kudratmu aku minta tolong. InsyaAllah apa-apa masalah kita selesai. Amal 1000 sehari, masalah kita selesai. Masalah kita selesai. Semua masalah yang kita sedang atau kita tak sedang, atau masalah yang akan datang, semuanya selesai dengan zikir ni. Boleh ya? Itu paling buat. Baik, sambung. Alam semuanya itu baru adalah dengan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dan melihatnya terbagi kepada beberapa hal. Alam ni memang tidak ada, Tuhan bagi ada. Maka alam ini terbagi kepada 3. Daripada pandangan penilaian makhluk manusia ni ada 3 kumpulan. 3 kumpulan. Tengok kita masuk kumpulan mana? Ya. Yang pertama, manusia yang hanya dapat melihat alam saja, tetapi ia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya alam ini sudah begitu berbekas dalam hatinya sehingga hatinya lupa kepada Allah dan tidak dapat melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dalam segala sifatnya pada alam yang ia lihat. Maka manusia dalam membahagikan ini dan gelap gulita, sebab ia hanyalah dapat melihat alam tetapi tidak dapat melihat penciptanya pada alam yang lihat ini. Berlaku kepada orang kafirin lah. Orang kafirin ya, golongan-golongan falsafah lah, ahli-ahli falsafah je nampak tu lah ya. Dia mana kata kita hanya melihat hari ni nak hujan, hari ni panas, hari ni cuaca baik ya. Gerak gempa, apa jadi dia tak tahu. Gerak gempa tu dia kata itu bencana alam, fenomena alam berlaku lah ya. Ya, ada masalah dengan gunung berapi, dengan apa, dengan ala-ala macam-macam lah ya. Macam tsunami itu semua tu dia nampak berlaku dengan sebab zahir. Dia tak nampak yang buat kerja tu semua datang daripada Allah bicara. Kan Nabi dah beritahu. Kalau ada perzinaan, mana-mana negara, mana-mana kawasan daerah berlakunya perzinaan yang berleluasa. Ya, penipuan, ketidakjujuran dalam perniagaan, takaran, timbangan, jual beli, nampak tak? Dua. Anak-anak menderhakai orang tua-tuanya, maka akan berlaku gerak gempa. Nabi dah beritahu akan berlaku gerak gempa. Nampak tak? Memang Turki kena. Memang ada semua tu di Turki. Cukup banyak di Turki punya tu. Nampak ya? Sudah dirosak Mustafa Kamal Atatürk, nak bagi rosak semua ni. Bila dia ambil alih sebagai presiden, maka Republik Turki tadi, maka sudah rosak habis hilang, sampai tidak ada fakulti syariah pun tidak ada dalam universiti dia, tak ada ya. Apa nak majlis syariah pergi tang luar, Turki tak ada ya. Ubah habis semua. Azan pun dalam bahasa Turki, sembahyang pun boleh nak baca dalam bahasa Turki, tapi bantahan. Quran pun boleh nak baca dalam bahasa Turki. Pasal macam tu punya jijik sekali dia kepada Islam, nampak tak? Tu ya. Sampai Allah jadikan kubur dia ni, kubur dia punya tomb tu duduk di luar. Walaupun dia bersil bubur dengan simen apa semua, kita masuk dalam tomb tu, masuk dalam dewan tu bau busuk. Bau busuk macam bangkai. Sampai depa bagi SOP awal dah, depa bagi awal. Belum ada Covid lagi dah ya. Siapa nak pergi ziarah dia punya tomb tu ya. Dia punya kubur tu ya. Kubur dia pun di luar, tanah tak boleh terima. Kubur dia biar jasad kemudian di luar tu, bumi tak mau terima. Bubuh dalam bumi, besok keluar balik. Itu dia. Bumi pun tak mau terima. Punya busuk tu. Terpaksa dia bawa di luar, maka dia buatlah, dia bina lah satu binaan, dia tutup. Nampak tak? Tutup. Jadi orang pergi lah ziarah.
hantar bunga mana-mana pembesar-pembesar negara yang pergi melawat Turki itu pergi melawat atom dia. Nampak tak ya? Bawa lah bunga, bawa apa semua, nampak tak? Tapi bangkai bau busuk. Ya, tu lah. Ini yang kita tadi ini, ya. Baru-baru ini kita diviruskan. Maka tu berlakulah macam-macam di Turki ni kita lihat ya. Tu sampai berapa orang mati? 2,600 orang. 2,600 orang tak silap saya lah ya, yang telah mati baru ni. Na'udzubillah ya. Itu yang kata tadi ini kerana ada 3 perkara tu Nabi apa? Ya, itu na'udzubillah. Kita kena jaga semua tu. Jadi pendek kata, makhluk masyarakat manusia yang jahil kepada Allah, yang tidak dapat melihat Allah ya, sampai boleh melawan Allah. Boleh melawan Allah kan? Ya, itu dia. Dia tak tahu kata dia sendiri pun Tuhan buat, ilmu tu pun Tuhan bagi ya. Ini yang kata tadi dia. Ya. Manusia hanya dapat melihat alam saja tapi tidak melihat. Inilah bagaimana yang berlaku kepada manusia-manusia yang bahagian ini dalam gelap gelita, sebab ia hanya melihat alam tapi tidak dapat melihat pencipta daripada alam yang ia lihat. Habis. Maka itu Tuhan sebut banyak dalam Quran. Langit dan bumi, langit dan bumi, as-samawati wal ard, as-samawati wal, banyak Tuhan sebut. Itu kita sebut tadi, kita baca ayat 284, 285, 286 nak tidur tu. Sebut Allah dulu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita mula dulu. Nampak ya? Nak baca tu kena abang tu dulu. Zahirkan dulu ya. Kebesaran Allah, kewujudan Allah, langit dan bumi ini Tuhan bagi jadi. Ya. Hal keadaan disebabkan oleh kerana ia melihat pekerjaannya, usahanya, kepandaiannya, lain-lain sebagainya tanpa melihat kepada yang telah menggerakkan semuanya itu Allah. Macam kapal Titanic cerita Titanic dah paling dekat kita faham yang terbesar kapal Titanic ni punya hebat dengan segala kelengkapan dia, tidak ada cacat dia ya. Pemantauan yang begitu rapi yang dibuat. Jadi bila pelancaran tu berlaku, sebelum pelancaran tu syarikat yang buat kapal tu, dia punya apa nama, kita kata dia punya arkitek dia punya engineer dia apa semua tu yang berlibat ya. Kata apa? Kapal Titanic ni kapal yang paling hebat, yang paling kuat, dan dia akan dapat memberi khidmat yang baik kepada manusia, dan tidak ada akan berlaku apa-apa kerosakan kepadanya, hatta Tuhan pun tak boleh bagi tenggelam dia. Tu dia. Main tak? Ya. Sampai Tuhan pun tak boleh tenggelam dia kata. Tuhan tak apa? Dia bukan hantar burung Garuda ke, dia hantar ikan yu ke tak? Ikan paus tak? Kalau ikan paus dia kuih dengan ekor dia boleh tenggelam lah. Tu ikan yang menelan Nabi Allah Yunus tu. Besar ikan tu duduk ada di bawah, duduk hidup juga ni. Sampai lah ni duduk hidup ikan tu. Ya, cakap ikan tu sekok cukup lah ya. Dia hembus kapal tu boleh terbalik. Tapi Allah tak buat. Allah hantar apa? Bongkah ais. Nampak tak? Kok mana bongkah tu boleh terlepas mari? Hanya belaga dengan bongkah ais kapal tu boleh tenggelam. Nampak tak? Itu dia. Semua kita tengok hari ini yang Allah buat. Kalau Abraha hanya dengan nyamuk ya. Namrud pun dengan nyamuk. Tuhan tak hantar ya. Burung ababil, nyamuk dia hantar dekat siapa? Abraha. Masuk lubang telinga habis. Gajah tu pun nyamuk yang masuk ke telinga. Namrud sama juga. Nyamuk. Allah hantar nyamuk Pilawan ni macam kita dapat tengok dia hantar seekor nyamuk Aedes. Tak itu. Pagi petang nak kena pipang lah. Berapa orang nak kena kerja berapa banyak kenderaan kena pakai, berapa banyak hospital kena siap kati biar hanya seekor tentera Allah. Tu kita kena faham, lihat semua tu adalah di antara iktibar yang perlu diambil tahu. Tapi malam ni manusia tak mau tengok iktibar tu, dia tak ambil perhati kenapa? Ini yang kata tadi, ini akal yang Tuhan bagi kita tidak guna pada jalan Allah, akan bawa dia akan makan diri kita sendiri ya. Akal tu akan makan kita balik. Jadi maka itu kata tadi, ini hal keadaan disebabkan oleh kerana ia melihat pekerjaannya tadi. Yang kedua, kumpulan yang kedua pula, manusia di samping melihat alam,
dan bergelimang di dalamnya juga dapat melihat Allah. Melihat Allah bagi manusia dan sifat kedua ini ada macam-macam. Yang kedua ni dapat tengok je sikit, tahu juga Allah. Dia tahu kata fenomena ni datang daripada Allah. Tapi nipis lah dia masih terima lagi ada sebab-sebab. Sebab-sebab lahiriah, sebab-sebab makhluk yang jadi bagai-bagai bencana dan bagai-bagai. Dia ada dua kumpulan. Dia kata, sebahagian mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam alam. Artinya pada waktu ia melihat alam, dilihatnya pula bahawa segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini adalah menurut kehendak dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia melihat bahawa sekaliannya itu berjalan menurut hikmah-hikmah yang telah diatur olehnya. Baguslah, yang ni paling penting lah, ya. Bila jumpa apa perkara dia tak boleh faham, ini semua hikmah. Kita tak tahu apa Tuhan buat ni, mesti ada pasal, ya. Itu je lah. Tidak ada tempat berpegang selain Allah, dan tidak ada pada alam dilihatnya itu hatinya selalu melihat bahawa semuanya itu adalah daripada Allah, kerana Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Kerana itu ia melihat Allah dengan kuasaannya, sifat-sifatnya yang maha suci dan maha agung. Apabila sebahagian manusia belum dapat melihat dan merasa keyakinan ini, maka tidak ada sebabnya terkecuali kerana ia masih melihat bahawa segala sesuatu itu dapat tercapai atau tidaknya adalah dengan usaha tanpa ada perhatian kepada Allah yang telah menciptakan usahanya itu. Tang ni saja dia ada pakai lagi, masih dia pakai usaha dia lagi lah, nampak tak? Ya, masih dia ada sebab, sebut dia punya sebab-sebab, ya. Itu dia tu, ya. Jadi pendek kata, kumpulan yang kedua ni dah masuklah dalam wilayah ketuhanan tu, ada dah sedikit dah, dia sudah dapat melihat perbuatan Allah, sudah menilai semuanya ini berlaku dengan kehendak Allah, ya. Apa-apa bencana, musibah ataupun sesuatu yang baik, semuanya datang daripada Allah, sudah termakan sikitlah dalam jiwa dia, ya, iaitu ma'rifahnya itu memberi kesan. Itu bagus yang kedua ni. Tapi dia masih lagi dia bergantung kepada ikhtiariah, kepada usahanya yang tumpang sama memberi bekas. Nampak? Itu je lah. B. Sebahagian hamba Allah apabila melihat alam, ia melihat Allah di samping alam itu sendiri. Maksudnya, apabila ia melihat alam, maka ia harus melihat Allah yang maha pengatur apa yang kendaki kepada alam ini. Apakah yang diatur oleh Allah itu sesuai dengan kehendak alam atau tidak? Kerana itu demi melihat Allah dalam arti ini berarti ia harus bersyukur kepadanya. Apalagi apabila apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang dicintai, itulah menyebabkan pula ia menjalankan perintah-perintah Allah, jauh larangan Allah. Sebab itu terkumpul padanya dua sifat yang terpuji. Yang pertama, bersyukur kepada Allah, ya, atas segala nikmat. Kedua, selalu mengingat Allah, hak-hak Allah, di mana dengannya kehendak syahwat dan nafsunya terhindar dengan sendirinya. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang terriwayat daripada Abu Hurairah, ya. Radhiyallahu ta'ala berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW berkata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani. Aku adalah di mana sangka hambaku padaku. Sangka itu makrifah lah, kita melihat Allah di sebalik alam ini. Aku beserta dia apabila dia mengingati aku. Nampak tak? Itu dah, ya. Itu kata tadi, ya. Wa in zakarani fi, dia kata wa in fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Jika ia ingat aku dalam dirinya, aku ingat padanya dalam diriku. Itu dia. Yang ni zikir khafi. Zikir khafi ni paling penting, ya. Zikir dalam, tak cakap. Dia dapat tengok, dia pandang dia dah faham dah, ini semua kerja Allah, ini semua kehendak Allah, nampak. Tapi dengan ada satu batasan, dah faham tak? Bila kita kerja Allah tu, di belakang tu kita kena ada satu, dia punya murad, dia kena faham muradif dia kena bubuh di belakang tu, apa dia, ya, apa yang Allah buat semua adalah betul dan benar, kena kata dulu tu, nampak tak? Di belakang tu. Sebab tu dia ada zikir, kan? Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Lepas wa yumit tu tambah biyadihil khair. Biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Maknanya Tuhan buat semua perfect.
walaupun benda tu kita nampak tak elok. Nampak tak? Yang tu nak kena masuk tu. Tak masuk yang tu akan datanglah perkara yang tak kena. Tuhan tak betul. Nampak tak? Maka tu zikir tu Nabi suka. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, yang menghidup dan mematikan, tambah biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Maknanya Tuhan buat semua perfect, jangan silap. Itu hikmah tauhid. Kalau tak sampai begitu, kita masih nampak lagi kekurangan Tuhan. Nampak tak? Maknanya Allah buat semua betul, perfect. Kita yang nampak tak betul, mata kita aja silap. Bukan silap mata, mata kita silap pandang. Farji'il basara karrataini yanqalib ilaika al-basaru khasi'a wa huwa hasir. Nam tabarakalladzi ada. Dia ya. Paling tengok lagi sekali, Tuhan kata. Kalau kamu nampak apa-apa kecacatan dalam penciptaan Tuhan yang Maha Rahman ni, kamu paling tengok lagi sekali. Cek balik, tengok kali kedua, pandangan kali kedua. Nampak tak? Karrataini kali kedua. Nampak tak? Nescaya kamu akan dapat melihat apa yang Tuhan buat semua adalah betul. Mula tengok pertama kali tak betul, jangan terus pukul kita tak betul, terus buat conclusion kita tak betul, tapi kita kena paling kali kedua. Ya, yang tak betul itu aku. Ya, apa yang tak kena tu aku. Ada silap tak mana-mana. Betul tak? Itu dia. Ya. Sebab Tuhan kita sendiri, asa an tukrihu syai'a. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Asa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum. Tuhan kita sendiri, ya. Kebiasaan kemungkinan, ya. Boleh jadi satu benda tu kamu suka tapi buruk bagi kamu. Nampak? Kamu pandang elok, buruk bagi kamu. Mungkin satu perkara itu kamu melihat dia buruk tapi baik bagi kamu. Nampak? Itu Tuhan kita sendiri. Hang nampak tak elok tapi baik bagi hang. Nampak tak? Ya. Ubat kan memang baik. Nak makan mesti kena baik, tapi ubat tu baik bagi kita. Itu secara lahiriah kita nak faham kan, ya. Racun, manis tu racun lah. Ya. Itu di antara contoh yang kita boleh faham lah. Jadi makanya kata Muslim di sini, kumpulan yang kedua yang kita tadi yang kita sebut dalam hadis ni, dia kata Allah Ta'ala kata, fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Jika ia ingat aku dalam dirinya, aku ingat pada dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika ia mengingatku di tengah-tengah manusia ramai, maka aku ingatinya dalam jamaah yang lebih baik daripada mereka. Nampak tak? Itu dia. Jamaah apa? Jamaah malaikat. Ya, malaikat. Allah akan isharkan kepada malaikat tu, dia hamba aku. Nampak tak? Yang aku cinta dan kasih. Ya, ya. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Nah, itu dia. Dan jika mendaki aku sedepa, aku mendekatinya sehasta. Ya, itu dia. Ya. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan jika dia mendekati aku dengan satu hasta, aku mendekatinya sejengkal. Itu dia. Cantik ya. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dan jika ia mendatangi dengan berjalan kaki, maka aku datang kepadanya berlari. Ini boleh rasa bagi orang yang rajin sembahyang jemaah. Orang yang rasa sembahyang jemaah ni, dia akan dapat nikmat ni. Ilmu ni Tuhan bagi kat dia. Nampak tak? Ya. Maka tu digalakkan kita pergi masjid, surau, jalan kaki. Jalan kaki. Ya, sunat. Itu dah lah. Kita habaq tu lah yang kata Nabi beritahu. Jangan tanya pula bab main kereta, main dengan lori, main dengan apa, macam mana cerita. Itu bab lain lah. Itu bab hukum. Ya. Kita tanya, kita sebut Rasulullah dalam hadis ini menggalakkan kita nak pergi berjumpa Allah jalan kaki. Sampai urusan haji pun serupa. Ikut hukum haji ni, ya, bila kita terlibat dengan Arafah, Muzdalifah, Mina ni, memang sunat jalan kaki. Daripada Mekah 8 Zulhijjah tu sunat jalan kaki pergi ke Masjidil Haram dulu. Ya, sampai ke Mina. Malam tu besok pagi jalan lagi kaki pergi ke Arafah 9. Nampak tak? Kemudian malam dengan maghrib jalan kaki lagi ke Muzdalifah. Nampak tak? Malam lagi jalan kaki lagi sampai ke Mina. Nampak tak? Mina balik ke Mekah pun jalan kaki.
Tapi mana ada lagu tu. Malaysia lagi lemak macam-macam nak kemudahan ya. Nak pergi mana sikit gerak kena lebah. Tu Tapi masyarakat luar macam Indonesia, masyarakat Turki, tang tu pula Turki bagi banyak depa walaupun depa banyak naik bas juga, tapi yang banyak ramai berjalan kaki ya. Orang tua-tua kita tengok tu berjalan kaki. Pasal nak ambil fadilah ni, fadilah jalan kaki tu. Kita berjalan kepada Allah. Niat aku berjalan ni untuk menziarahi Allah. Kena niat dulu tu. Sama juga kita nak keluar pada rumah nak pergi sembahyang di masjid, ya. Aku nak ziarah Allah. Nak mai rumah Allah ni. Lihat. Ya. Mai sembahyang jemaah tu nak mai ziarah Allah tau kan. 5 kali ziarah. Baru dapat nikmat ni. Nampak ya? Aku nak kena pergi masjid, aku tak dapat tanya, aku tak mai. Itu lain lah. Jadi benar lah. Aku nak kena pergi masjid juga. Pasal aku orang masjid. Nampak? Jadi benar ya. Tapi kita nak keluar pada rumah nak pergi masjid, niat aku nak ziarah Allah. Ya Allah, aku akan ziarahmu ya Allah. Maka tu aku berjalan kaki kepadamu. Ya. Orang ini akan sentiasa didekati. Allah Ta'ala akan bagi kita kesempatan untuk mendekati Allah dalam semua keadaan lah ya. Hadis ini menerangkan kepada kita dengan ibarat dan isyarat. Itu dia ya, yang menggambarkan hampirnya Allah Ta'ala berlebihan daripada hampirnya kita kepadanya. Takat itulah insya-Allah kita akan sambung ya, insya-Allah. Pengertian keahlimah dalam hadis ini kita baca minggu depan insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.